Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada peneraju acara, Didik Kehormat Berkarisma, panel juri Teguh Saksama, serta warga Dewan yang berbahagia. Bunga cempaka tampak berseri, cendera mata buat sang raja, datang bertandang, kita berdiri berkongsi ilmu, terbuku di dada. Warga Dewan yang saya muliakan, sungguh hairan apabila kita melihat setiap hari seseorang itu menyisir rambutnya, tetapi tidak pula pada otaknya, memperkemaskan dadanya, tetapi tidak pernah mencucikan hatinya, menggilafkan kasutnya, tetapi tidak pernah pada akalnya. Walhal atas kejayaan sesuatu perkara tersebut bukanlah datang daripada zahir semata-mata, tetapi atas ketinggian pemikirannya juga. Atas pedoman yang sama, percayalah bahawa mentaliti kelas pertama tonggak kejayaan negara. Sebelum ledakan hujan menghujani sisi Dewan, bolehlah sekiranya saya memberikan pendefinisian terhadap maudhu pidato saya pada hari ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, mentaliti membawa maksud kualiti kebolehan akal, kelas pula membawa maksud kumpulan atau penggolongan, dan pertama pula membawa maksud yang pertama sekali. Tambahan pula hadirin, tonggak merupakan asas ataupun dasar, dan kejayaan merupakan hasil dan kemenangan. Maka dapatlah saya simpulkan bahawa memiliki kualiti kebolehan akal yang pertama merupakan asas kejayaan negara. Persoalannya hadirin, bagaimanakah kita dapat menjadikan mentaliti kelas pertama sebagai tonggak kejayaan negara? Maka hayatilah cetusan minda kurniaan Allah pragmatik saya yang pertama, iaitu budaya ilmu disemai, insan berkualiti dicanai. Warga Dewan yang berbahagia, kita sedar bahawa kalimah Iqra kalam pencipta mentafsirkan bahawa ilmu sebagai pelita cahaya hidup manusia. Dengan adanya ilmu pengetahuan, maka mentaliti kita tidak akan terkongkong bagai katak di bawah tempurung. Sebaliknya, mampu melihat dunia dengan pandangan mata burung. Lantaran itulah, transformasi ke arah pendidikan global yang telah kita laksanakan menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025 banyak mengubah persepsi serta mentaliti masyarakat Malaysia. Akses kepada pembelajaran sepanjang hayat kita jayakan, gerakan membaca kita perkasakan, program IT dan permata kita harus pedanakan, penguasaan ICT kita utamakan. Semuanya atas nama pendemokrasian pendidikan demi melahirkan modal insan berfikiran kelas pertama. Hakikatnya hadirin, laporan daya saing global 2012 Forum Ekonomi Dunia menunjukkan kualiti pendidikan negara kita berada di tangga ke-14 daripada 142 buah negara dengan kadar literasi sebanyak 95.7% dan indeks kebolehpasaran graduan sebanyak 88.4%. Angka-angka kejayaan inilah yang membuktikan dengan keterbukaan minda rakyat mampu melahirkan modal insan berfikiran kelas pertama. Warga Dewan yang dikasihi, kita beralih pula pada pragmatik saya yang kedua, iaitu budaya inovasi dijulang, mentaliti rakyat cemerlang. Dalam kita melakar kejayaan Malaysia, warga Jepun dan Korea Selatan menjadi contoh serta idola berteraskan inovasi dalam pelbagai aspek seperti pengurusan masa, etika kerja dan disiplin diri. Lantaran itulah, pelbagai inovasi telah kita laksanakan menerusi transformasi ekonomi misalnya. Inovasi keusahawanan mampu menganjakkan pemikiran rakyat daripada mentaliti pengguna kepada budaya pencipta dan daripada mentaliti subsidi kepada semangat berdikari. Sekaligus memungkinkan rezeki secepat boleh menjadi segantang asalkan kita bijak mengambil peluang. Dalam transformasi ekonomi dalam transformasi kerajaan pula, sektor perkhidmatan awam sentiasa ditingkatkan selaras dengan indeks pencapaian utama dan bidang keberhasilan negara. Hasilnya kini hadirin, permin pembantu rumah dapat disiapkan dalam masa 3 hari, pendaftaran perniagaan baru pula dapat disiapkan dalam masa 3 jam, dan MyCard pula dapat disiapkan dalam masa 1 jam sahaja.
Bukankah inovasi seperti ini mendahulukan rakyat serta mengutamakan kualiti pencapaian negara? Pastinya, dengan inovasi seperti inilah mampu melahirkan mentaliti kelas pertama. Warga Dewan yang berbahagia, pragmatik saya yang ketiga, yaitu nilai-nilai murni dihayati, kesejahteraan negara dinikmati. Pujangga Melayu selalu berpesan, tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuhlah bangsa. Dalam kita mengejar mentaliti kelas pertama, nilai-nilai murni merupakan aspek pelengkapnya. Ibarat isi dengan buku, ibarat irama dengan lagu, dan juga ibarat cinta dengan rindu. Maka, demi mengubah mentaliti masyarakat Malaysia agar menjiwai nilai-nilai murni, subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan kita mantapkan. Kempen budi bahasa kita jayakan. Bahkan, pembinaan sasya kita pergiatkan. Semuanya atas kesedaran bahawa apalah gunanya memiliki kualiti pemikiran yang pertama tanpa keluhuran budi bahasa. Tatkala indeks jenayah di seluruh negara menunjukkan penurunan sebanyak 11.1% dan indeks keamanan global menunjukkan Malaysia berada di tangga ke-20 daripada 158 buah negara. Apakah yang memungkinkan semua ini berlaku? Pastinya dengan adanya nilai-nilai murni dan prinsip kesepahaman dapat menyuburkan perpaduan bangsa demi menunjang kejayaan negara. Secara tuntasnya, prakarsa membentuk kepada pembudayaan ilmu yang berguna, inovasi yang bermakna, serta nilai-nilai murni sepanjang masa dapat melahirkan mentaliti kelas pertama. Apabila kesemua ini dirangkumkan dan diadunkan bersama-sama, maka dapatlah kita lahirkan modal insan berfikiran kelas pertama. Benarlah dan percayalah bahawa mentaliti kelas pertama tonggak kejayaan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.